Hari ini berlakunya rusuhan dari kalangan bangsa Melayu yang menetap di Pulau Rempang, Batam, Indonesia. Mohon kepada Allah, berilah laknat kepada yang menzalimi kami, ya Allah, ya Tuhanku. Berilah laknat, ya Allah. Kami ingin merdeka, Pak, ingin merdeka. Jangan sampai dipaksakan kita orang Melayu ini menjadi jahat. Betul kan dah? Ya? Ya. Jangan dipaksakan kami orang Melayu menjadi brutal. Hak mereka yang telah dipertahankan selama 189 tahun diambil begitu sahaja. Bagaimanakah kisahnya? Anda dengar, kami cerita. Assalamualaikum sahabat semua. Bagi yang pertama kali datang ke channel ini, saya Fakri, dan bagi yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan komen di video ini agar channel ini terus maju. Baru-baru ini viral mengenai pergelutan di antara masyarakat Melayu Pulau Rempang dan BP Batam apabila Pakatan Pemuda Melayu yang menetap di kawasan Pulau Rempang telah melakukan demonstrasi di hadapan pejabat BP Batam akibat tidak berpuas hati dengan keputusan BP Batam yang ingin menjalankan projek pembangunan mega yang diberi nama Rempang Eco City seluas 17 hektar meliputi seluruh Pulau Rempang dan Pulau Sumbang Mas. Sebelum kita pergi lebih jauh, BP Batam ini berperanan dalam memajukan kawasan di Kota Batam demi menyumbang kepada kemajuan ekonomi negara. Jika diteliti sejarah, Kota Batam merupakan sebuah bandaraya yang terbesar di wilayah Kepulauan Riau Indonesia. Bandar ini meliputi kawasan Pulau Batam, Pulau Rempang serta Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lain di kawasan Selat Singapura dan Selat Melaka. Selain daripada menjadi sebahagian daripada kawasan perdagangan bebas, Batam juga dikenali sebagai salah satu bandaraya strategik. Keunikannya adalah terletak di jalur pelayaran antarabangsa dan berkongsi sempadan rapat dengan Singapura serta Malaysia. Sehingga pada tahun 2015 sahaja, jumlah penduduk yang menetap di Kota Batam mencapai 1,37,187 orang. Walaupun dahulunya ia hanyalah gugusan paya semak dengan populasi hanya sekitar 6,000 orang yang tinggal di pesisiran pantai. Jika diteliti, projek ini diketuai oleh syarikat PT MEG, merupakan rakan kongsi kepada BP Batam dan nilai pelaburan bagi menjayakan pembangunan ini sehingga tahun 2080 dianggarkan mencapai 381 trilion rupiah. Antara perancangan projek ini ialah dengan membahagikan Pulau Rempang kepada 7 bahagian yang dikhususkan kepada kemajuan Kota Batam, yakni setiap daripadanya adalah kawasan perindustrian, pelancongan, anggropelancongan yang berasaskan kepada pertanian, perumahan, penjanaan tenaga solar, pemeliharaan dan warisan budaya. Namun, apa yang menjadikan perkara ini semakin tegang apabila penduduk asal berbangsa Melayu berjumlah 7,500 orang dari 16 kampung yang menetap di kawasan Pulau Rempang dipaksa untuk berpindah ke kawasan lain, iaitu Pulau Galang, dengan dijanjikan akan diberikan rumah yang baru serta diberikan wang sehinggalah rumah baru tersebut siap sepenuhnya meliputi tempat tinggal dan keperluan hidup. Namun perkara ini tidak dipersetujui oleh penduduk asal Melayu di sana kerana ianya tidak dibincangkan secara telus antara masyarakat Melayu Pulau Rempang dan pemerintah di sana, iaitu BP Batam, sehingga muncullah salah faham di antara kedua belah pihak. Pada awalnya, masyarakat Melayu di Pulau Rempang amat bersetuju dengan pelan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh kerajaan dengan syarat tidak mengalihkan penempatan asal mereka yang didiami oleh mereka sejak sekian lama dan bukannya sekelip mata hak-hak masyarakat Melayu Rempang diambil oleh pemerintah begitu sahaja. Kalau sana kami dipindahkan, apakah kami bisa melaut di situ? Pasti. Daerah kami dibilang legal. Pasti ditahan sama investor. Baik. Sebenarnya terdapat isu yang menyebabkan masyarakat Rempang hilang kepercayaan terhadap orang luar. Ini kerana semenjak tahun 1970, penduduk Pulau Rempang sering dijadikan masa pembangunan selepas pemerintah di sana menetapkan kawasan Batam, Rempang dan Galang dijadikan khusus bagi tujuan kawasan pelabuhan bebas yang menyebabkan semua tanah di kawasan pulau tersebut diambil alih sepenuhnya oleh BP Batam. Pada awalnya, sijil hak milik kawasan mereka hanya diberikan kepada penduduk asal di Pulau Batam. Namun, untuk mendapatkannya agak sukar kerana perlu melalui proses pengesahan yang agak sukar dari pihak pemerintah. Dan akhirnya, tanpa ada perbincangan daripada penduduk setempat, masyarakat asal yang menetap di pulau tersebut setelah beratus-ratus tahun telah dianggap oleh pemerintah sebagai pendatang haram. Malah dinafikan hak mereka yang menyatakan semua tanah di kawasan tersebut berstatus hutan pemeliharaan. Jelas di sini, pihak pemerintah pada ketika itu secara halus ingin mengambil hak masyarakat asal di sana
dengan cara yang tidak sepatutnya. Perkara ini terus berlanjutan apabila pada 21 Ogos yang lalu, ratusan penduduk di sana telah menghalang jambatan yang dibangunkan menghubungkan antara Pulau Rempang dan Pulau Batam. Penduduk Rempang mula merasakan bahawa ini adalah langkah awal pemerintah di sana dalam mengusir kampung mereka seperti yang terjadi pada hari ini. Bagi masyarakat Melayu, mereka merasakan perbuatan ini seolah-olah tidak menghormati mereka dan dianggap hak milik mereka diambil sesuka hati oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan, sikap kerajaan dalam meneruskan projek ini dengan memberikan semua tanah di pulau itu kepada pelabur mencerminkan sikap tidak menyebelahi rakyat. Ini kerana mereka telah mula menetap di kawasan Pulau Rempang bertahun-tahun lamanya sejak 1834 lagi. Hakikatnya, projek ini bertujuan dalam menarik ramai pelabur asing atau pelabur tempatan untuk membangunkan ekonomi di Pulau Rempang dan mewujudkan peluang pekerjaan yang meluas kepada penduduk tempatan yang tinggal di kawasan tersebut. Adapun ingin membatalkan projek ini adalah sukar kerana telah wujudnya perjanjian pembangunan Rempang oleh pemimpin yang sebelumnya pada tahun 2004 oleh 3 pihak iaitu BP Batam, Kerajaan Kota Batam dan PT MEG merupakan syarikat yang bertanggungjawab dalam menjalankan projek memajukan kawasan Pulau Rempang. Maka tidak peliklah mengapa Pulau Rempang menjadi salah satu perancangan oleh pemerintah kerana ianya mampu dalam memberikan keuntungan dan memajukan industri ekonomi buat Indonesia. Sahabat semua, dalam perkara ini kedua-dua belah pihak antara masyarakat Melayu Pulau Rempang dan pemerintah harus menemui titik tengah dalam mencari kesefahaman dalam menyelesaikan masalah ini. Dari sebelah pihak masyarakat Melayu Pulau Rempang, sudah semestinya mereka ingin memelihara hak milik mereka yang telah dipelihara sejak lamanya. Tanah yang mereka usahakan, rumah yang mereka bina pastinya memiliki nilai yang tidak mampu diganti oleh apa-apa. Bukan sewenang-wenangnya mereka perlu dipindahkan begitu sahaja. Adapun dari sudut pemerintah, mereka semestinya berusaha dalam mencari peluang demi memajukan sektor ekonomi yang menyumbang kepada kemajuan negara. Namun, perlu diingat bahawa kuasa yang dimiliki oleh pemerintah hakikatnya adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu dilaksanakan dan ianya bukanlah satu kebanggaan. Kebajikan dan keluhan masyarakat perlu diambil perhatian kerana setiap amanah dipikul akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ani bin Umar, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala kulluhum ra'in wa kulluhum mas'ulun 'an ra'iyati fal amirul ladzi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin rakyat akan bertanggungjawab atas rakyatnya. Tanggungjawab yang diberikan kepada pemerintah merupakan amanah yang besar. Bahkan, makhluk yang ada di langit juga menolak untuk memikul amanah kerana takutkan balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah tanggungjawab kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tiada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusia sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan amat jahil. Akhir zaman ini, kedudukan seorang pemimpin menjadi rebutan yang dianggap peluang untuk mendapatkan kekayaan dan kesenangan dunia semata-mata. Akan tetapi, mereka terlupa akan tanggungjawab yang akan dibawa ke hari akhirat dan segalanya akan dihisap kelak. Bahkan, jawatan paling tinggi itu dijadikan tempat bagi mengejar kekayaan sehingga tiada lagi kepuasan. Hal ini bertepatan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walau anna li ibni Adam wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan walan yamla anfahu illa at-turab wa yatubu Allahu ala man taba." Dan jika seseorang anak Adam manusia itu diberikan satu lembah yang dipenuhi dengan emas, nescaya dia mahu memiliki 2 lembah yang lain lagi dan tidak akan dapat memuaskannya melainkan mulutnya dipenuhi dengan tanah ditimbus setelah mati. Namun, Allah menerima taubat sesiapa yang bertaubat kepadanya. Akhir kata, kepimpinan ini bukanlah satu keistimewaan, sebaliknya adalah tanggungjawab yang cukup getir. Ia bukanlah satu kelebihan atau kemegahan, tapi merupakan satu amanah yang harus dilunaskan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kedamaian untuk saudara sebangsa kita di sana dalam mencari titik perdamaian. Sekadar itu sahaja daripada saya. Sekiranya sahabat mempunyai pandangan yang lain, boleh tinggalkan di ruang komen di bawah. Jumpa lagi di video seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dengar kami cerita.